Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada peminat cerita kronologi pembunuhan. Anda berada di channel yang betul. Cerita ini dihaskan untuk umur 18 tahun ke atas. Semoga terhibur dan jangan lupa tekan butang follow, like dan subscribe. Terima kasih. Kisah yang Kim Chideli kongsikan ini boleh dijadikan iktibar kepada orang ramai untuk lebih berhati-hati ketika mengenali orang di laman sesawang. Wanita ini terlalu marah dan kecewa dengan bekas teman lelakinya. Dia memutuskan untuk membunuh lelaki lain yang tidak bersalah. Kes ini berlaku pada tahun 2014 di daerah Paju. Ianya bermula apabila seorang wanita bernama Go Misuk berusia 35 tahun kecewa kerana putus cinta. Go Misuk merupakan seorang wanita yang suka memuat naik gambar seksi di laman Instagram untuk menggoda lelaki. Apabila bekas teman lelakinya itu ingin memutuskan hubungan mereka, dia berasa sangat marah dan kecewa. Hal ini kerana lelaki itu sangat kaya, boleh menunaikan segala permintaan Go Misuk. Namun setelah berasa sangat marah dengan bekas teman lelakinya itu, dia berjaya memikat seorang lagi lelaki yang dikenalinya di Instagram. Pada Mei 2014, mereka berdua bersetuju untuk berjumpa walaupun lelaki itu sudah mempunyai isteri. Dia menipu isterinya bahawa dia akan ke Seoul untuk menghadiri temu duga kerja. Kegembiraan bertukar mimpi ngeri bagi lelaki itu apabila mereka tiba di sebuah motel. Go Misuk mula menutup mata lelaki itu dan mengambil pisau berukuran 30 cm panjang. Tanpa ragu-ragu, Go Misuk terus menikam bahagian leher mangsa sebanyak 41 kali sehingga menyebabkan lelaki itu mati. Orang ramai membuat spekulasi bahawa Go Misuk mungkin pernah terlibat dengan kes jenayah sebelum ini. Mereka berfikir demikian kerana Go Misuk tidak menggunakan sebarang dadah mahupun memberi alkohol kepada mangsa untuk membunuh. Namun pihak polis mengesahkan bahawa ini merupakan jenayah pertama yang dilakukan oleh Go Misuk. Selepas menikam mangsa, Go Misuk memindahkan mayat ke dalam bilik air untuk mencuci darah. Dia juga telah memanjangkan lagi masa untuk tinggal di bilik motel itu dan melakukan kerja-kerja untuk menghapuskan bukti pembunuhan. Selain itu, dia juga sempat pergi ke kedai untuk membeli 2 beg besar serta sebuah gergaji rantai. Penjual di kedai perkakasan berasa sangat curiga dengan kehadiran wanita itu untuk membeli gergaji rantai. Go Misuk ada menyatakan dia membeli alatan itu kerana ingin memberi hadiah kepada ayahnya yang berada di luar negeri. Selepas itu, Go Misuk sempat singgah ke kedai menjual barang kemas dan membeli sebentuk cincin berserta seutas rantai bernilai RM10,433. Dia menggunakan kad kredit milik mangsa untuk membayar barang kemas terbabit. 2 hari selepas pembunuhan, dia cuba untuk membeli barang kemas yang berharga hampir RM18,000 di kedai yang sama. Disebabkan berasa pelik, pemilik kedai meminta kad pengenalan Go Misuk namun, dia membatalkan pembeliannya dan terus keluar meninggalkan kedai terbabit dan pergi ke kedai lain seterusnya pulang ke motel. Setelah sampai di motel, Go Misuk mula melakukan kerja-kerja untuk memisahkan semua bahagian badan mangsa dengan menggunakan gergaji rantai yang dibelinya. Dia memasukkan bahagian atas badan serta kepala mangsa dalam satu beg dan bahagian bawah badan diletakkan dalam beg yang lain. Untuk menghapuskan bau busuk daripada mayat, Go Misuk menyembuh minyak wangi yang dibeli menggunakan kad kredit mangsa di sekitar bilik motel. Kerja kejam Go Misuk dapat dihidu oleh pihak pengurusan hotel kerana mereka menjumpai banyak percikan darah di dalam bilik itu. Mereka kemudiannya melaporkan kes ini kepada pihak polis. Pihak polis berjaya mengesan Go Misuk dan dia terus didakwa di mahkamah. Semasa perbicaraan, Go Misuk mengaku membunuh dan memotong badan mangsa menggunakan gergaji rantai.
Tambahnya, dia bertindak demikian untuk melindungi diri sendiri daripada cubaan merogol oleh lelaki itu. Bagaimanapun, Mahkamah Daerah Incheon menyatakan bahawa tiada bukti mengenai perkara ini. Mahkamah juga ada menyatakan, selepas membunuh, Go Mi-seok ada bertemu dengan lelaki lain yang dikenali dan melakukan hubungan seksual dengannya. Disebabkan hal ini, mahkamah tetap menjatuhkan hukuman berat terhadapnya. Pada 4 Februari 2015, Go Mi-seok dijatuhkan hukuman penjara selama 30 tahun atas kesalahan membunuh dengan niat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa follow, like dan subscribe untuk dapat info-info menarik daripada channel ini.